Sejak 2014, Yayasan Ikhlas telah menganjurkan ibadah korban. Jom sertai ibadah korban kami pada kali ini. Baik para penonton, seterusnya kita juga akan berkongsi kepada anda berkenaan dengan persiapan amalan 10 hari awal Zulhijjah. Banyak sebenarnya antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan, terutamanya di awal bulan Zulhijjah ini. Dan bersama dengan kita untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita, iaitu saya kenalkan Ustaz Hanafiah Abdul Malik selaku penceramah selebriti. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jadi kebiasaannya Ustaz, kita selalu dengar tentang amalan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi untuk bulan Zulhijjah ini, kita kena titik beratkan banyakkan lagi amalan di awal bulan ini. Ustaz, jadi sebagai permulaan, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan sepanjang 10 hari awal ini Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan pada hari-hari ini. Nabi maksudkan 10 awal Zulhijjah. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW jawab, ya, walaupun berjihad di jalan Allah tidak dapat menangani apa-apa amalan soleh melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama harta kemudian dia langsung tidak kembali, maksudnya mati syahid. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat sidang Selamat Pagi Malaysia yang mendengar pagi ini, yang menonton pagi ini, jom kita perbanyakkan amalan, terutamanya 10 awal Zulhijjah. Apa amalan dia? Banyak amalan dia. Yang pertama, menunaikan haji, buat haji yang terbaik. Kalau buat umrah yang terbaik. Yang ketiga, jangan lupa, kalau kita tak buat haji dan umrah, jangan lupa berkorban pada 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 tu. Buat. Yang keempat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, memperbanyakkan berpuasa. Sebab apa puasa? Sebab puasa dekat dengan cinta pada Allah. Bulan puasa dulu, kita 10 Ramadan terakhir untuk meraih cinta Allah masuklah hati kita. Untuk mendapat takwa. Takwa tu makna cinta. Ciri cinta pada Allah ada dua, takut tapi taat. Dan kemudiannya berpuasa di bulan awal Zulhijjah ni, kalau kita tak dapat puasa daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, jangan lupa berpuasa pada hari Arafah. Kerana pada hari Arafah ni Allah mengampunkan dosa kita tahun yang lepas dan tahun yang akan datang. Pujuk hati kita untuk melakukannya. Dan kemudiannya memperbanyakkan doa pada hari Arafah, banyakkan sedekah. Dan kerana pahala ni, berzikir, bertahmid, apa semua ni, kita buat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya pahala lebih besar daripada berjihad di jalan Allah. Jom pujuk hati kita, jangan lepaskan ketibaan dan raihkan betul-betul dengan penuh amalan soleh 10 Zulhijjah terawal ni. Wallahu a'lam. Itu dia antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh juga kongsikanlah berkenaan dengan kempen Korban Ikhlas yang diuruskan oleh Yayasan Ikhlas sendiri. Jadi bagaimana antara cara untuk mereka yang berminat untuk sertai bersama ibadah korban ini, Ustaz? Ibadah korban yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas daripada tahun 2014. Dan kemudiannya kita telah membantu fakir miskin daripada 9 buah negara. Dan kemudiannya kalau kita nak kira lah terlalu banyak, lebih kurang 384,000 orang fakir miskin yang telah menerima daging hasil korban rakyat Malaysia. Ramai. Mana Ustaz dapat data tu? Seramai 158,000 keluarga saudara Muslim yang fakir miskin dapat. Mana Ustaz dapat data tu? Ini menunjukkan Yayasan Ikhlas menguruskan korban dengan cara profesional dan sistematik. Sebab tu tuan-tuan kena yakin melakukan ibadah korban
dengan Yayasan Korban. Dan tuan-tuan boleh masuk ke laman web untuk tahu lebih dahsyat, lebih rapat, iaitu dengan masuk www.korbanikhlas.com, di mana pakej-pakej yang ditawarkan dalam negara dan luar negara. Cuma saya nak beritahulah, ya Allah, dalam negara dah penuh dah, kecuali Sarawak. 70% penyertaan. Luar negara pun dah dekat nak penuh ni. Sebab tu saya merayu, jangan lepaskan peluang ini. Tolonglah klik ni, ada nombor telefon, ada apa semua tu, tangkap gambar atau screenshot. Jangan lupa untuk menyertai ibadah korban. Kerana insya-Allah tuan-tuan, dia ada satu kisah, iaitu sahabat-sahabat lain bercerita, iaitu di Afrika ada sebuah negara miskin, iaitu negara Chad, dan dia adalah negara 4 termiskin dalam dunia. Masya Allah. Dan orang kat sana dia goreng, dia buat tanah liat, buat macam biskut, dan mereka bakar dan mereka makan. Bayang kemiskinan di tahap yang sangat naif. Kita harga ayam naik, harga ikan naik, harga telur naik, apa ni, kita dah rasa susah. Wallahi, kesusahan mereka berjuta kali ganda daripada kita, sehingga terpaksa makan tanah liat. Masya Allah. Dan apalah salahnya tahun ini kita melakukan korban bersama Yayasan Ikhlas yang bermula dengan RM390 je satu bahagian. Cepat. Niat kita nak lakukan korban, dah dapat pahala. Niat kita ingin bersedekah, dapat pahala. Niat kita ingin membantu umat Islam di luar negara, terutamanya di Chad, di India dan juga negara-negara yang susah ni tuan-tuan, dapat pahala yang banyak. Saya doakan semua yang menyertai ibadah korban dikurniakan pahala yang berganda-ganda kerana ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Alhamdulillah. Ini semua data ada ni. Dalam negara dah penuh dah ni. Dalam negara dah penuh dah. Kecuali Sarawak. Dan di sekarang ni, di luar negara, di India pula. Di India masih ada lagi ya? www.korbanikhlas.com. Comel-comel je kambing. Itu dia. Subhanallah. Baik Ustaz, pakej-pakej korban Ustaz yang ditawarkan oleh pihak Yayasan Ikhlas sendiri Ustaz, antaranya dalam dan luar negara. Dalam negara dah penuh, Ustaz dah beritahu tadi. Kecuali Sarawak, ada tinggal sikit je lagi. Lepas tu yang luar negara, kita sekarang ni terpaksa fokus di India je. Yang negara lain pun dah penuh. Dah penuh dah Ustaz. Allahuakbar. Dah penuh dah. So kita merayulah, rebutlah peluang ni sementara ada. InsyaAllah tuan-tuan, niat tuan-tuan untuk melakukan ibadah korban dilaksanakan secara profesional dan telus, dan tidak dapat sijil, dapat apa semua, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi anda boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Masih sempat lagi Ustaz untuk kita sama-sama melakukan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh memberi sedikitlah saranan kepada rakyat Malaysia, khususnya umat Islam sendiri, untuk sama-sama kita menjalani ibadah korban untuk tahun ini, supaya sama-sama kita dapatkan ganjaran yang lebih besar, insya-Allah. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah beri kita nikmat yang begitu banyak. Allah minta dua je. Yang pertama, solatlah. Yang kedua, berkorbanlah. Dan mereka terputus daripadamu. Lihatnya, orang yang solat tak dapat rahmat daripada Allah. Orang yang tak solat tak dapat rahmat daripada Allah. Orang yang tak berkorban pun tak dapat rahmat daripada Allah. Kata cintakan Allah tetapi kita tak berkorban. Cinta tanpa pengorbanan adalah pembohongan yang total. Tuan-tuan, apa yang saya nak jelaskan, Allah uji Nabi Ibrahim, mana yang lebih kau cintai, Ismail, anakmu, atau Allah? Sekarang Allah uji kita, mana yang lebih kau cintai, Hanafi, RM390 ataupun Tuhan? Mana yang lebih kau cintai, Hanafi? Wang simpanan atau Tuhan? Tepuk dada, tanyalah iman. Bagi mereka yang mampu dalam negara, silakan. Yang mana tak mampu dalam negara, jangan lepaskan peluang. Ikut Yayasan Ikhlas, melakukan korban ikhlas dengan ambillah RM390 ini sebagai tanda aku nak. Apa dia hari raya korban ni? Hari raya korban adalah hari raya kebesaran Allah. Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan menyembelih binatang korban pada hari raya Aidil Adha. Ya Allah, kita sembelih. Allah tak nak daging tu. Daging tu kita yang ambil. Tetapi
Daging tu pula kita sedekah pada fakir miskin, pahala berganda. Cuma apa yang Allah nak, kita sembelih perangai haiwan, kedekut, tamak dan nafsu-nafsu yang tak elok tu untuk jadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Itu dah. Dia terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik selaku penceramah selebriti. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Sama-sama. Baik.